Cukup. Cukup. Kalau semua nak menyanyi, habislah nanti kan lagi nyanyi lagi kan. Dah tak jadi kelas kita. Okay, so sambung balik cerita kita tadi. You bayangkan, 12 parti politik cerita pasal idea negara merdeka masing-masing. 12 parti politik. Cuba awak ingat balik. Cuba kita renungkan sama-sama. Dalam bab 2, kita ada belajar pasal nasionalisme. Hans Kohn menyatakan pandangan nasionalisme. Datuk On Jaafar, Prof. William, Prof. Khoo Kay Kim, Datuk Zainal Abidin. Masing-masing bagi pandangan mengenai nasionalisme, betul? Yang tu saja 7 tokoh. Bang, yang itu 7 tokoh, bang. Yang ini 12 parti politik. Ladies and gentlemen, nanti bab 9 ke bab 10? Saya tak ingat nanti dalam bab 9 ke bab 10. Saya sebab 10 kot. Ada lagi 9 orang tokoh yang akan bagi pandangan mengenai kemerdekaan. Tapi kena ingat satu benda So saya nak tanya awak lah kan. Andailah subjek sejarah ni boleh drop, awak nak drop ke? Janganlah drop. Kesianlah saya. Awak tak kesiankan saya ke awak nak drop subjek sejarah? Saya takkanlah berdiri saja. Takkan disebabkan berdiri saja awak nak drop. Awak nak tinggalkan saya ke? Termenunggu sendiri mengenari. Okey, dah dia macam ni tau. Jangan risau. Saya kata apa? Topik ni dia mudah dan dia paling susah. Ingat betul saya cakap apa? Dia paling mudah dan dia paling susah. Saya nak tanya kepada pelasian yang pernah belajar mengenai nasionalisme dengan saya. Pelasian yang pernah belajar nasionalisme dengan saya pasal Hans Kohn, pasal Prof. William, Khoo Kay Kim, Burhanuddin Al-Hilmi. Senang tak nak hafal dia orang? Senang kan? Walaupun dia bagi ayat bukan main panjang, walaupun dia bagi ayat macam-macam berbeza, tapi saya bagi cara macam mana kita nak hafal dengan mudah, betul? Awak kena faham, untuk topik-topik macam ni, dia akan keluar soalan objektif. Ya, dia akan keluar dengan soalan objektif. So, bila soalan objektif, kita tak perlu nak menghafal yang faham apa cuba saya maksudkan kat sini ni. Kita tak perlu nak hafal yang tak perlu macam tu. Kita just hafal yang keyword penting, poin-poin dia kan. Okay? Tembak ekologi je. Tapi jangan tembak lah yang ni. Kita tembak kena ada cara dia. Okay, jom kita tengok. Itu yang pertama lah. Pasal latar belakang. Jadi kita borak detail pasal benda ni. Lepas tu, campur pula 7.2. Kita borak pasal ni. Jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun pendek kita panggil sebagai JHA. Ladies and gentlemen, lepas ni, daripada mulai hari ni sampailah form 5, sampai habis sekolah. Kalau awak nampak dua benda ni, saya minta sangat-sangat kepada pelasian, jangan pernah tanya cikgu CLC tu apa? Cikgu JHA tu apa? Cikgu, saya tak tahu. Tolonglah mulai hari ni. Okay? Saya warning sangat-sangat. Siapa yang tanya JHA tu apa, tingkap saya dah buka tau. Saya berkejut anytime. Sir, kejun sir. Weh, dia cakap bukan cakap jangan terkejut. Dia cakap sir, kejun sir. Okay, CLC dalam English. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu JHA, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. CLC Inggeris dia. Dia punya nama panjang Community License Committee. Dia macam tu. Community License Committee. Nama dalam English. Apa beza dia? Alah, beza nama dalam English. Alah, macam kita lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil ayam. Kan? Panggil ayam. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil noob. Chicken. Oh, bukan noob Oh, dia bukan noob Kan kalau kita main game, kita macam, kau ni level ayam Macam kau ni level ayam memang macam level ayam. No. Bukan. Oh, dia chicken. Oh, okay. Maafkan saya. Ampun. Faham kan? Itu berkaitan dengan inilah perpaduan. Ini langkah-langkah perpaduan yang saya cerita tadi dekat awak, yang British letakkan syarat perpaduan. Ini dia. Okay. By the way, Anantara. Tak nampak. Okay, dah padam. Okay, next. Seterusnya, dalam 7.3 kita akan belajar sistem ahli. Ni sistem apa pula ni, sir? Ni ahli apa pula ni, sir? Ni ahli apa pula ni? Kurang ajar. Orang tua selalu typo, sir. Okay, fine. Lepas ni saya betulkan semua typo saya betul-betul. Sistem ahli ni dia tak ada kaitan dengan jerum merah. Dia tak ada kaitan dengan ahli koperasi sekolah dan dia tak ada kaitan pun dengan ahli botak. Dia tak ada kaitan. Sistem ahli inilah salah satu nama sistem yang melatih penduduk nak memimpin negara. Dia melatih penduduk di tanah Melayu nak mentadbir negara. Ibaratnya macam British, dia pilihlah lebih kurang dalam 9 orang kan. Dia pilih 9 orang, dia pilih Datuk On Jaafar, dia pilih Tunku Yaakob, Datuk Mahmud Mat. Nama-nama yang dipilih lah. Dr. Lee Tiang Keng dipilih tau. So dia katalah, okay, Datuk On Jaafar, kalau you nak jadi menteri, you kena buat macam ni cara dia. Dia pun ajar. Dr. Lee Tiang Keng, awak selaku Menteri Kesihatan, kalau awak nak jadi menteri yang bagus, awak kena buat kerja-kerja macam ni. So dia ajar satu persatu. Ada dalam sistem ahli. Okay, macam pengajar dia. Faham? Okay, itu antara sistem ahli. Dan seterusnya, ladies and gentlemen, dalam 7.4 pula kita belajar sistem pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan kebangsaan. Apa dia? Saya tanya awak, kita di Malaysia betul tak kita ada sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sekolah rendah? Ni waktu nak merdeka dulu, British cari cara macam mana nak wujudkan satu sekolah ni. Pening dia. Pening British nak cari cara macam mana sekolah-sekolah yang patut ada. Yelah, waktu tu awak bayangkan sebelum ni di tanah Melayu, kita ada sekolah vernakular. Kita ada sekolah vernakular, sekolah orang India, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Melayu kan. Awak bayangkan macam mana nak tubuhkan sekolah kebangsaan. Waktu tu kerajaan British, dia kata sekolah kena ada satu saja. Sekolah kebangsaan, sekolah menengah gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, sekolah rendah gunakan bahasa Melayu. Ada kata macam tu. Dan waktu tu penduduk-penduduk Cina dan juga penduduk-penduduk India, dia jadi macam
What happened to kami punya bahasa? What happened to kami? Kalau gunakan sekolah rendah bahasa Melayu, kalau gunakan sekolah menengah bahasa Inggeris, what happened to kami? Nah, dia jadi macam tu tau. So, kerajaan tanah Melayu kena cari cara macam mana nak pastikan adil. Ya. You tahu kenapa? You tahu kenapa nak pastikan adil semua benda ni? Setuju tak cakap saya? Sekolahlah tempat bermulanya perpaduan. Is it this thing important? Is it this thing important? Yes. Wow. Speaking English kan? Dan yang seterusnya, last kali kita belajar penubuhan parti politik. Saya tak tahu pasal apa. Ada topik ni. Penubuhan parti politik. Dia cerita pula pasal macam mana Hizbul Muslimin ditubuhkan. Dia cerita pula parti PAS ditubuhkan tahun bila, UMNO ditubuhkan. Kenapa dia cerita benda semua? Dan saya minta sangat-sangat kepada pelajar yang mungkin menjadi pelajar yang terhebat, yang teragung. Benda ni saya pesan dekat sini je tau. Boleh tak benda ni kita pandang sebelah mata je. Kita macam kenapa sih? Okay, sebab the main thing is yang pertama dia panjang sangat topik dia, terlampau panjang. Okay, dan yang kedua dia takkan keluar soalan esei. Yang kedua. Okay, so kalau kita belajar juga pasal ni mungkin ambil masa 2 kali kelas kot. Objektif boleh jadi keluar juga objektif lah. Tapi saya prefer untuk tutup sebelah mata dan saya prefer untuk buat latihan saja benda ni. Kita buat latihan terus benda ni. Okay, kita tak payah sebenarnya buat latihan terus. Okay, so you clear 5 benda yang kita nak belajar dalam bab 7 ni? Yes. Okay, jom kita go through dengan penyeksaan kita yang pertama. Bukan penyeksaan, maafkan saya faham benda tugas macam saya. Kenapa saya cakap penyeksaan? Okay, yang pertama ladies and gentlemen, ini yang kita nak belajar ni. 7.1. Kesatuan Melayu Muda. Idea latar belakang idea negara merdeka. Buku teks ya, saya ambil buku teks terus dan saya bagi tahu kepada awak yang mana awak perlu tahu. Baik, untuk cerita dia ladies and gentlemen untuk cerita dia mengenai topik ni, yang pertama awak kena tahu keyword dia. Yang kedua awak kena tahu sedikit penceritaan di sebalik dia. Maksudnya awak kena faham ada beberapa peristiwa yang awak perlu tahu. So siapa yang nak ceritakan peristiwa tu? Saya akan ceritakan peristiwa kepada awak benda ni. Okey, jom kita tengok yang pertama, Kesatuan Melayu Muda. Ladies and gentlemen, saya nak tanya, pernah dengar tak nama ni? Pernah dengar tak nama Kesatuan Melayu Muda ni? Pernah? Serius ha? Okey, kat mana awak pernah dengar? Cuba cerita sikit kat saya nak tengok juga. Weh, dahsyat power dekat buku teks. Buku teks apa? Matematika, fizik? Maths. Dekat kelas saya, baru saya sebut tadi. Kat kelas biologi nanti saya tanya cikgu biologi ada tak cerita pasal Kesatuan Melayu Muda. Baik. Bagi siapa-siapa yang mungkin dah lupakan, Kesatuan Melayu Muda ni kita ada belajar dalam topik bab yang ketiga. Cerita pasal Jepun. Okey. Ya ada. Oh, ada macam ada komplot. Ya, kalau you ingat balik tak? Jepun bila dia datang ke negara kita, ada orang Melayu yang tolong dia. Ada orang Melayu yang tolong yang bawa masuk Jepun, tu ingat lagi tak? Yes, dia lah Kesatuan Melayu Muda pimpinan Ibrahim Haji Yaakob. Okay, so yang mana Ibrahim Haji Yaakob ni kan dia tak suka kepada British. Dia kata dia nak merdeka, betul? Dia kata kita orang Melayu, kita akan dapatkan kemerdekaan daripada Jepun. Jepun akan bantu kita kalahkan British. So dia bawa masuk Jepun. Last kali kena tipu, right? Ya, okay. So yang pertama ladies and gentlemen yang awak kena ambil tahu, nama di sebalik tokoh ini namanya adalah Ibrahim Haji Yaakob. Kesatuan Melayu Muda ni nama dia. Okay. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, kalau awak masih ingat lagi cerita saya dalam bab 3. Kesatuan Melayu Muda ni, dia nak bergabung dengan Indonesia. Yang mana mereka nak membentukkan sebuah negara yang bernama Melayu Raya. Ingat lagi tak nama benda tu? Ni Melayu Raya. Saya tandakan sini pula, konsep Melayu Raya. So nampak tak? Dia benda ni sebenarnya kalau kita nak hafal dia, kita hafal contoh, kita hafal secara yang macam Kesatuan Melayu Muda KMM, pimpinan Ibrahim Haji Yaakob memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Kesatuan Melayu Muda, pimpinan Ibrahim Haji Yaakob memperjuangkan tanah air. Kesatuan Melayu Muda. Bang, kalau kita hafal macam tu, insya-Allah lagi 5 tahun kita nak SPM, kita baru boleh hafal setakat sini. InsyaAllah 5 tahun akan datang kita boleh hafal setakat sini. Kenapa, Sir? Tak perlu pun untuk kita hafal dia punya ayat penuhnya. Kita hafal sikit dan kita kena faham. Yang benda awak kena hafal benda ni. Ibrahim Haji Yaakob, Melayu Raya. Tapi awak dah faham dah konsep dia Melayu Raya tu apa? Yang awak faham Melayu Raya adalah bergabung dengan Indonesia. Betul dah tu. Ya. Okay. Dan Melayu Raya ni diperjuangkan oleh Chris. Ni dia. Akan tahu benda ni. Chris. KMM diharamkan. Sebab Jepun tahu. Jepun nampak Ibrahim Haji Yaakob ni kan. Jepun ni dia nampak Ibrahim Haji Yaakob ni lain macam dia punya pergerakan. So Jepun haramkan KMM. Tapi dia wujudkan balik Chris. Okay. KMM dibubarkan, Chris ada. Okay. Tapi saya nak tanya, adakah Melayu Raya ni berjaya? Tak berjaya kan? Gagal betul? Ya, gagal. Awak tahu pasal apa gagal?
Sebab Soekarno ni Presiden Indonesia. Dia merdekakan diri dia saja. Dia merdekakan Indonesia saja. Dia tak bawa pun tanah Melayu sekali. Dia kata kita merdekakan Indonesia saja. Tanah Melayu biar pi dah depa. Tapi mesti awak rasa macam okey. Awak rasa macam tak apa. Bagus. Siapa nak buat? Yes, itu cara dia. Okay, and awak tahu tak, ni cerita benar Ini cerita benar dia Jepun, waktu dia jajah kita, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Indonesia semua ni, awak tahu tak, Jepun memang nak gabungkan. Jepun memang dah ada planning dah, dia nak gabungkan Tanah Melayu, Indonesia, Sabah, Sarawak ni jadi sebuah negara. Dia dah planning dah, memang nak bagi kemerdekaan. Tak nak Okay, tak nak, tak apalah. Okay, so tahun kena ingatkan, tahun tak payah. Okay, dah. Okay, so pergerakan mereka gagal. Bila pergerakan mereka gagal, kisah dia macam ni tau. Lepas habis Perang Dunia yang kedua, Jepun menyerahkanlah. Dan mana waktu tu, bila Jepun menyerahkanlah, negara kita ni kurang bernasib baik. Negara kita sebab British datang semula. Negara kita, dia buat macam dia hero kan. Dia hero dia macam, wah, kita lah hero di Tanah Melayu ni. Kita tubuhkan Melayan dunia. Itu di negara kita British buat. Awak tahu tak, dekat Indonesia, sewaktu Jepun menyerahkanlah, Belanda tak datang balik. Belanda datang lambat. Sebab waktu tu Belanda, diorang punya masalah dekat negara diorang lagi besar berbanding masalah dekat Indonesia. So nak Soekarno cepat isytiharkan kemerdekaan. Soekarno laju punya, okey, kita isytiharkan kemerdekaan, menewaskan Jepun. Semua rakyat Indonesia waktu tu, diorang dah isytihar diorang merdeka. Dan awak tahu tak, Belanda datang balik Belanda datang, betul-betul Belanda marah kepada Indonesia. Belanda berperang tau. Ya, dia datang tapi lambat. Dia berperang kau-kau dengan rakyat Indonesia yang mengatakan yang Indonesia ni masih lagi di bawah Belanda, tak dapat lagi kemerdekaan. Siapa menang, sir? Indonesia yang menang. Sebab tu kalau awak nak tahu, Indonesia dia ada 2 tarikh kemerdekaan. Tarikh yang pertama adalah tahun 1945. 1945. Betul tak? 1945. Ini tarikh yang pertama tau. 1945 ni rakyat Indonesia, diorang sendiri memang mengakui yang mereka ni merdeka 1945. Rakyat Indonesia. Tapi yang satu lagi 1947. Itu Belanda yang iktiraf. Itu Belanda iktiraf. Belanda kata Indonesia diiktiraf kemerdekaannya tahun 1947. Tapi rakyat Indonesia ni tak mengaku. Dia macam tu. So pakai yang mana satu? Bergantung kepada negara diorang lah. Hello, Sir Jamil. Hello. Maaf mengganggu, saya perlu buat satu announcement boleh? Boleh, silakan. Alright, hi Pelacian, saya Tulpa Agus daripada Control Center MC Plus. Quick announcement sahaja berkenaan malam ini. MC Plus akan mengadakan perhimpunan bersama semua Pelacian kerana Ayah Syakib mempunyai beberapa amanat yang penting yang ingin disampaikan kepada semua Pelacian pada jam 10.30 malam ini. Kehadiran semua Pelacian adalah wajib, jadi kerjasama semua amatlah kami hargai. Masuk sahaja melalui Enterclass yang bertajuk Assembly 1 or 2 or 3. Alright, see you guys tonight at 10:30 PM. Thank you. Kepada pengawas, tolong pastikan semua pelajar masuk perhimpunan dia. Pengawas, tolong make sure tulis nama kepada mana-mana yang tak ada dalam dewan perhimpunan. Pengawas yang jaga toilet ada ke? Pastikan toilet kosong je. Okey. Yang jaga belakang sekolah. bila sebut kehadiran wajib, saya teringat je pengawas waktu tu macam lepas ni kita akan buat spot check. Semua spot check. Oi, teringat tu. Minta kuku. Saya tak kisah minta kuku. Okey. Jap, sebelum tu saya cerita sikit Saya dulu ketua pengawas tau dekat sekolah waktu form 5, form 4, ketua pengawas, ketua pelajar. Ini betul kisah benar. Awak bayangkan, setiap kali ada perhimpunan pula, setiap kali ada spot check. Awak tahu siapa yang berbaris depan saya? Yang berbaris depan saya ni adalah penjenayah sekolah, semuanya kawan saya. Penjenayah sekolah semuanya kawan-kawan saya. Dia waktu form 1, form 2, form 3 kita rapat. Saya memang rapat dengan budak-budak macam ni. Saya rapat dengan orang. So setiap kali spot check je, sudah. So terpaksalah datang dekat saya, dia akan macam bisik dekat saya. Dia akan macam abek. Dia panggil saya abek. Bek. Apa handphone ni? Cover bek. Macam mana? Penat tau nak menanggung tu. Amanah tu, sir. Sebab tu saya tak layak jadi Perdana Menteri kot. Maafkan saya cikgu-cikgu setiawangsa dulu. Semua student form 5 saya lepaskan. Siapa student form 4, form 3, form 2 semua memang kena teruk. Form 5 semua kita lepaskan. Okey, sambung balik cerita dia. Pilih kasih form 5 kan last year, kenalah bagilah. Okey, sambung balik cerita dia. Sambung balik cerita tadi. Baik, selepas Jepun dah balik ke negara mereka dah menyerahkanlah, British datang semula ke negara kita. And waktu tu awak cuba ingat balik, saya ada sebut tadi, KMM diharamkan. Awak ingat diorang ni nak berdiam diri? Awak ingat parti-parti bekas ataupun anggota parti KMM nak berdiam diri? Tak. Mereka tubuhkan satu lagi parti yang baru nak berdiam diri. Ya, dia asal sini. Tapi disebabkan yang ini diharamkan, tu bukan itu. Faham? Itu bukan itu Parti Kebangsaan Melayu Melaya. And ladies and gentlemen, nama yang awak perlu hafal, Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Allah, saya ingat pula. Ni nama perlu hafal. Jadi saya nak tanya awak. Pernah dengar nama ni? Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kepada siapa-siapa yang tak tahu, Dr. Burhanuddin Al-Helmi adalah orang yang tak disukai oleh British. Dia suka berpersatuan. I like your answer. Ya. Yeah. Dia orang yang tak disukai oleh British. Awak tahu tak?
Sebelum kita semua ni fight pasal isu Palestin. Semua kita semua duk fight pasal isu Palestin. Apa benda? Save Palestin, Israel koyak apa semua. Awak tahu tak, dia dah fight dulu. Tahun 1932 kot. Berapa saya tak ingat dah. Dia pergi ke Palestin tau. Dia pergi ke Palestin untuk sound British, untuk sound Israel, untuk gerakkan demokrasi semua ni. Ya. Dan British tak suka dia sebab pengaruh dia di tanah Melayu tu kuat. Pengaruh dia di tanah Melayu tu kuat. Sebab tu British, dia tak nak parti-parti yang ada kaitan dengan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ni, mana-mana parti yang ada kaitan semua diharamkan. Ya. Masih hidup ke? Tak. Tak silap saya, dia meninggal selepas keluar daripada penjara ke meninggal dalam penjara? Macam tu. Kena masuk penjara? Ya. Sebab dia tak suka British. Dia tak suka British. Jadi dia bergerak secara radikal. Dia bergerak secara betul-betul macam, I don't like you British. You get out from my country. Dia ganas. So last sekali British penjarakan. Dia seorang je ke? Ni Ahmad Boys Tamam tu sama ni. Ahmad Boys Tamam. Cuma Ahmad Boys Tamam saya tak berapa, macam ini pandangan saya, macam saya tak berapa gemar dengan perjuangan dia. Bukan tak gemar pun, tak. Saya rasa macam saya kurang sikit lah Ahmad Boys Tamam. Saya lah. Tapi orang lain tak ada masalah pun. Dia tak ada apa pun. Saya tak suka sebab apa? Sebabnya Ahmad Boys Tamam ni, dia adalah kacukan Indonesia. Dia adalah kacukan Indonesia. Maksudnya tak silap saya, salah seorang parents dia macam seorang mak dia Kelantan, ayah dia Indonesia, something like that lah, macam tu lah. Saya bukan tak suka apa. Mungkin disebabkan itu, dia ada darah Indonesia, dia nak gabungkan. Dia nak gabungkan antara tanah Melayu dengan Indonesia. Pun sama juga, dia nak gabungkan juga. So, melalui konsep Melayu Raya, ni pun ada lagi sekali. Itu je, dia bukan apa pun. Cuma saya je lah, itu pandangan saya. Awak semua janganlah ikut pandangan saya. Itu just saya sendiri saja. Tapi dia berjuang ke arah kemerdekaan. Berjaya tak kali ni? Kepada yang tanya, berjaya ke tak perjuangan untuk gabungkan Malaysia ataupun tanah Melayu dengan Indonesia, awak tengok hari ni berjaya ke tak? Tak, of course tak berjaya. Okay? Dan ada satu lagi awak kena tahu untuk KMM ni, ataupun PKMM, slogan dia Merdeka. 3 benda ni. 3 dia. Dr. Burhanuddin, Melayu Raya, slogan Merdeka. Okay, boleh? So, itu yang kedua, PKMM. Nak tanya, senang ke susah? Dia senang kan? Kita kena tahu something baru tak senang. Sebab tu saya cakap, dia senang tapi dia susah. Yang susahnya dia ada 12 benda. Yang senangnya kita dah tahu, okay, itu dia cerita dia. Ya, apa, relax sudahlah. Tak jadi drop So, nak drop tak sejarah? Tak nak dah. Alhamdulillah. Nasib baik. Dia tak tahu sebenarnya susah, banyak nafas. Tak. Austin nak juga. Terima kasih semua orang. Okay, next. Angkatan Pemuda Insaf. Angkatan Pemuda Insaf. Saya nak tanya ke, ada ke yang dah insaf dalam kelas ni? Ada, dah insaf. So, maksudnya awak kena join dia lah. Angkatan Pemuda Insaf. Angkatan Pemuda Insaf ni nama lain dia adalah API, API. Okay, jom kita tengok. Yang pertama, pimpinan Ahmad Boys Tamam. Lagi. Sama. Dia sama tau. Maksudnya ini anak dia. Maksudnya, macam mana nak kata Macam mana nak kata dekat awak anak dia ni Okay, dia macam ni. Contoh dia. Okay, kalau you tahu. You pernah dengar tak nama parti politik, nama dia Barisan Nasional? Pernah dengar tak? Pernah dengar? Barisan Nasional, dalam dia ada UMNO. Dia ada MCA punya parti. Dia ada MIC punya parti. Sama juga macam Pakatan Harapan. Parti Pakatan Harapan, dalam dia adanya PKR. Dalam dia adanya parti DAP. Faham macam tu? Ya, sama juga macam tadi, PKMM, dia lebih kurang, dia adanya siapa? PKMM, adanya API, adanya Awas, adanya Batas, lebih kurang macam tu. Anak-anak dia, yes. Okay, itu cerita sikit. Okay, sambung pada cerita dia. Mana tadi ada dia. Okay, sambung pada cerita dia. So, pimpinan Ahmad Boys Tamam, dia lah ketua pemuda yang insaf tu. Ketua pemuda yang insaf. Pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka, menekankan pemerintahan demokrasi. Yes, yang itu awak kena tahu, pemerintahan demokrasi. Demokrasi, demoloni, tok super mula. Ini dia. Itu kena tahu. Demokrasi. Semua kita kenapa marah demokrasi? Pasal pemarah. Okay, semua orang. Okay, next. Slogan dia. Yang kita tahu, slogan dia adalah merdeka dengan darah. 3 benda itu saja. Merdeka dengan darah. Apa maksud dia merdeka dengan darah? Radikal lah, betul lah. Berjuang lah, betul lah. Tak tahu, letak darah. Ambil darah. British nak merdeka, British nak merdeka. Darah ada ni. Hey, merdeka dengan darah tu maksudnya berperang lah. Dan ini salah satu yang saya kurang gemar. Okay, ini cerita saya. Salah satu yang saya kurang gemar dengan Ahmad Boys Tamam, sebab dia lebih betul-betul kalau nak merdeka tu dia kena fight macam, kau nak merdeka, jom kita kena berperang macam tu. Okay, sebab ingat, Ahmad Boys Tamam dia ada darah Indonesia. Dan Indonesia memang dia merdeka macam tu. Ya. Dia bagus, memang bagus. Memang hebat. Tapi kena tahu satu benda, lebih baik kita merdeka dengan cara yang diplomasi berbanding dengan darah. Sebab pada saya nyawa tu penting. Cumanya itulah dia. Bila kita terlampau diplomasi, negara kita memang ada ikut British lah.
Memang macam tu lah. Memang British dah control lah. British dah setting dah. Ini memang kena ikut British punya ni. Mati syahid. Betul mati syahid. Tapi awak tahu tak, even Nabi Muhammad sendiri, kalau boleh diplomasi, Nabi akan diplomasi. Nabi Muhammad sendiri, kalau boleh diplomasi, Nabi akan pilih diplomasi berbanding perang. Nampak? Okay? Itu antaranya. Okay, so benda tu jangan tahu. Okay, next. Settle pasal api. Seterusnya kita masuk pula yang lain pula. Ni dah ada tanda dah semua. Dah ada dah tanda-tanda dia. Okay, tak apalah. Okay, kita tengok. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Sama juga. Tadi Persatuan Kebangsaan Melayu Melaya, yang ni Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Okay, pemimpin kena ambil tahu. Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Nama dia kena hafal. Datuk Patinggi, ingat Tarikh tak perlu hafal. Awak tahu tak, nak hafal benda ni paling senang. Tak payah awak nak hafal nama penuh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. You kena tahu dekat Sarawak je ada nama macam ni. Dekat Sarawak je. Dekat Sarawak je ada nama Datuk Patinggi Abang. Dekat tanah Melayu mana ada orang nama Abang? Tahu tak ni? Okey, kalau yang lelaki namanya Abang. Sabah saya rasa tak. Sabah tak. Sabah dia tak, saya tak sure. Kalau lelaki namanya Abang, kalau orang perempuan sayang. Tu kasih. Dia bukan sayang, kakak. Orang perempuan Dayang. Ya. Estetik now. Ya, betul. Awak tahu tak siapa yang kekalkan benda ni? Siapa yang betul-betul minta kekalkan jangan ubah benda ni? James Brooke. Dan tak silap saya, James Brooke lah yang bagi gelaran Dayang tu. Ya. So, orang macam contoh Dayang Nur Faizah kan. Duhai kekasih hati. Woi, Dayang Nur Faizah kan. Itu keturunan penuh orang bangsawan punya keturunan tu. Macam tu. Okay. So, apa dia nak? Baik. Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, dia kata apa, kita tengok mempelopori gerakan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Awak ingat lagi cerita pasal Sarawak? Yang mana macam mana Sarawak daripada James Brooke tukar kepada British, ingat lagi? Bab 4 kita ada belajar. Kan ada golongan yang tak suka kan? Ada golongan yang tak suka penyerahan Sarawak tu kan? Awak tahu tak? Golongan yang tak suka ni ada dua jenis tau. Yang pertama, dia nakkan Sarawak tu duduk di bawah Brooke. Dia nak Brooke lah jadi raja, dia nak Brooke je. Dan yang kedua, dia orang nak bebas daripada Brooke pun bebas, daripada British pun nak bebas. Ni. Pemuda Melayu ni. Pasal apa? Yang ni duduk dengan Brooke. Kenapa dia nak Brooke? Datuk Patinggi Abang ni pembesar. Pembesar ni baik dengan raja. Dia orang rapat dengan raja. Dekat Sarawak rajanya Raja Brooke. So dia mestilah melindungi raja dia. Yang ni pergerakan pemuda Melayu dekat Sarawak ni, mereka ni rakyat biasa. Sebab tu mereka ni nak merdeka penuh. Tak nak ada kaitan dengan Brooke. Tak nak ada kaitan dengan Brooke ke, tak nak ada kaitan dengan British. Ya. So, apa yang mereka buat? Ni dia. Catatan Merdeka, lagi satu kena tahu. Catatan Merdeka. Dan lagi satu kena tahu, ni, Rukun 13. Kalau ingat lagi cerita Rukun 13 lah. Ke dah lupa dah cerita Rukun 13 tu? Tak ingat dah? Oh, lupa. Semalam punya kelas pun kita dah lupa kan. Apatah lagi kelas yang 4 bulan lepas. Okay. Lagi sekali saya ulang. Boleh sikit je saya ulang. Nama dia adalah ni. Pergerakan Pemuda Melayu tau. Nama dia Pergerakan Pemuda Melayu. Okay. Pergerakan Pemuda Melayu ni, dia ada ketua-ketua dia tau. Pergerakan Pemuda Melayu. Dia ada ketua-ketua dia, macam contoh, tak silap saya nama dia Awang apa, atau Awang Putat, apa nama dia, saya pun lupa nama ketua-ketua dia ni. Okay, awak kena ingatlah, bukan Kenit Awang Kenit. Okay, nama dia Awang Kenit. Kita tengok balik, betul kan nama dia Awang Kenit? Oh, tak ada kat sini. Okay, baik, tak apa, tak ada kat situ. Okay, so di bawah PPM, dia tubuhkan satu lagi grup khusus. Grup tu nama dia adalah Rukun 13. Ini khusus punya grup ni. Ini bukan orang biasa-biasa boleh join. Yang nak join mesti kena ada kepakaran, kena ada specialities. Mungkin kena botak ke, dia kena ada dia punya cara sendiri. Yes. Dan awak tahu tak Rukun 13 tu nak buat apa? Rukun 13 kerjanya adalah bunuh. Siapa tu nama dia? Governor. Dan ingat lagi tak siapa yang pergi bunuh? Orang Melayu pergi bunuh tu, nama dia adalah Rosli Dobi. Ya. Faham? Ya. Waktu ni Rosli Dobi umur baru 17 tahun ke 18 tahun, something like that lah, baru saya ingat. 17 ke 18 lebih kurang lah. Dia ada tunang Waktu dia nak pergi bunuh tu, dia ada tunang tau. Awak tahu dia cakap apa dekat tunang dia? Dia kata kat tunang dia takkan berjumpa dah dengan tunang dia ni sampai bila-bila ni. Dia kata dia minta tunang dia kahwinlah dengan orang lain, something like that lah. Dan bila dia kena tangkap, dia kena hukum gantung mati tau. Dan awak tahu tunang dia tu tak kahwin sampai kesudah sebab tunggu dia. Setia. Dia memang orang Sarawak setia. Orang Sarawak memang setia. Sabah pun setia juga. Okey, paling tak setia mana? Kita tengok sikit, paling tak setia mana?
Saya nampak kat sini chatting ni, kalau saya buka chat to all ni, saya kena gelak tengok korang ni. Oh, paling tak setia Honda. Paling tak setia Honda. Dia bukan kira orang mana, dia paling tak setia Honda. Okay, you all kelakar, you all kelakar. Okay, dah. Okay, dah cukup. Kita tak kisah, Oh, paling setia adalah Iqbal. Okay, jom. Next. So, saya terangkan pasal Pergerakan Pemuda Melayu. Seterusnya, United Malay National Organisation. Inilah nama panjang dia. UMNO. Kita selama ni duk belajar pasal UMNO, bukan belajar, maksudnya kita dengar kat TV kan. Dengar dekat TV, dengar kat radio, apa semua baca kat situ UMNO. Ini nama panjang dia. United Malay National Organisation. Okay, saya nak tanya awak. Itu nama dalam Inggeris kan? Awak tahu tak nama dalam bahasa Melayu dia apa? Dalam bahasa Melayu kita panggil Pekembar. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Raya. Something like that, saya tak ingat tak? Persatuan Pekembar. Tak sedap kan? Pekembar. Okay, so UMNO. Okay, jom tengok. UMNO yang awak kena tahu yang pertama namanya adalah Datuk Onn Jaafar. Ini kena tahulah, of course Datuk Onn Jaafar. Okay, lepas tu pula dia punya slogan dia. Slogan yang pertama hidup Melayu waktu mula-mula ditubuhkan, lepas tu pula bubar jadi merdeka. Itu dia. That's all. Okay, baik. So nak tanya, cerita pasal UMNO ni ingat lagi ke? Ingat lagi kan kalau perasan saya ada tanda apa? Status quo orang Melayu. Raja-raja Melayu. Ingat lagi ke benda ni? Apa benda ni? Status quo dengan raja-raja Melayu ni. Status quo tu apa? Status quo tu adalah tuan tanah. Tuan tanah. Okay, cerita dia macam ni. Okay, maafkan saya, ini bukan resis. Kan waktu Malayan Union ditubuhkan, British kata mereka memperkenalkan jus soli. Jus soli ni semua orang boleh jadi rakyat Malayan Union. Tak kira lah siapa boleh jadi rakyat Malayan Union. Ingat lagi kan? So bila ada jus soli tu, ia akan menghilangkan status quo orang Melayu. Maksudnya dia akan menghilangkan keistimewaan orang Melayu, dia akan menghilangkan hak tanah, bukan hak tanah, maksudnya penduduk asal tanah Melayu, dia akan hilangkan tuan asal tanah Melayu. That's a status quo. Okay? Dan waktu tu juga Malayan Union, kenapa orang Melayu tak suka? Sebab kuasa raja, betul? Ingat balik kuasa raja. Yes. That's why dekat sini dia kata apa? UMNO berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu. Sebab tu saya cakap benda ni kita bukan masalah besar pun, kita dah tahu dia. Cuma kita kena hafal 4 slogan dia je lah. Slogan hidup Melayu dan slogan seterusnya merdeka. Awak tahu tak kenapa berubahnya slogan tu? Slogan hidup Melayu sebab ni status quo. Sebab orang Melayu betul-betul waktu tu nak mempertahankan hak orang Melayu. Waktu tahun 1946, waktu Malayan Union. Kau-kaunya, okay, ini status quo orang Melayu, penduduk asal, kami penduduk asal sini, kami perlu ada kelebihan. Itu hidup Melayu. Tapi selepas dah berjaya bubarkan Malayan Union, takkanlah UMNO nak berjuang lagi hidup Melayu. UMNO berjuang benda lain pula, berjuang pasal merdeka. That's why slogan dia berubah. Kan? Merdeka. Dah merdeka, jadi apa pula slogan sekarang? Sekarang slogan apa? Sekarang UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Itulah kot. Bebas COVID, sehati sejiwa. Saya pun tak tahulah kan. Bersatu kita bersatu, dengan sedia berganding bahu, jiwa terus berpadu, kita rumpun Melayu. Ingat baik. Maafkan saya, sorry saya terhafal lagu tu sedap dengar dia. Okay, next. Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Parti Kebangsaan Melayu Labuan ni, ladies and gentlemen, dia sebenarnya asal-asalnya yang tu, PKMM. Kalau awak ingat lagi, saya cerita awak pasal benda ni. Saya cerita awak pasal benda ni tadi ni. Ni. PKMM ada api, ada awas, ada batas, ada PKML. Ada PKML. Ingat lagi. Okay, tahu kan? Itu dia PKML. So jadinya kita tengok macam mana PKML punya pandangan kemerdekaan ni. Mana satu ni dia. Ni kot. Ni dia. Baik. PKML ni ataupun Parti Kebangsaan Melayu Labuan ni dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gan. Dua nama ni kena tahu. Dua nama ni kena hafal. Ingat? Hafal dia tak perlu hafal yang bersungguh. Tengku Nordin tak payah. Awak carilah nama macam mana nak ingat Tengku Gan ke ataupun awak nak ingat Nordin Zakaria ke, tak kisah. Awak cari sebab dia objektif. Bila dia objektif, kita dah campur. Ikut awak. Ke mana-mana pun. Dia objektif, tak perlu ingat nama penuh pun. Okay? Pandai-pandailah cari macam mana sendiri. Tengku Nordin dengan Zakaria Gan, saya memang ingat. Gan ni memang confirm ingat. Gan ni memang confirm ingat. Confirm tak ada subjektif. Saya tak boleh nak kata confirm, tapi 90% saya confirm tak ada subjektif benda ni. Tak ada subjektif. Okay, baik, next. Mereka menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Laungan Hidup Melayu Merdeka. Hidup Melayu Merdeka. Hidup Melayu Merdeka. Itu dia slogan, kena tahu. Okay, clear? Settle pasal Labuan? Gabungan slogan UMNO. Betul juga. Betul juga. Saya baru perasan. Kan? Hidup Melayu Merdeka. Okay, next. MIC, ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian. Okay, jom kita tengok sini. Okay, siapa-siapa yang tak tahu, MIC ni sampai sekarang ada lagi. Sampai sekarang masih kekal. MIC, Malayan Indian Congress. Yes. Serius rasa? Yes, serius. Masih ada tapi dah tak famous dah sekarang ni. Ni. UMNO, MCA, MIC. Di mana, sir? Di mana apa? Dia masih kekal. Okay, asal-asalnya MIC ni macam ni tau. Cerita dia MIC ni, dia ditubuhkan oleh seorang tokoh yang bernama John TV.
Dia nama dia John TV. John TV ke Johnny TV, saya pernah tengok nama dia. Something like that lah, John TV lah. Saya tahu TV lah nama dia. John TV ni adalah dia orang Sri Lanka. Dia adalah orang Sri Lanka dan dia orang Sri Lanka lah, Sri Lanka punya Indian punya Sri Lanka. Dan waktu tu asal-asalnya kenapa ada parti MIC ni? Sebabnya ramai penduduk-penduduk India di tanah Melayu waktu tu macam tak ada dibela nasib. Tak ada dibela nasib maksudnya kalau ada masalah tak tahu nak refer kepada siapa. Kalau ada problem mungkin kalau sakit tak tahu nak minta tolong siapa. Dia tak tahu. Jadinya John TV ni dia tubuhkan satu persatuan khusus untuk orang India, nama dia adalah MIC. Malayan Indian Congress. Dan dalam MIC ni jugalah waktu ditubuhkan, mereka ni fikir macam mana mereka ni nak berbaik. Mereka fikir macam mana mereka ni nak berbaik, nak bersatu padu dengan orang Melayu, nak bersatu padu dengan orang Cina. And for your information, kalau you nak tahu John TV ni, salah, John TV ni, okay, ni dia. John TV ni kalau you nak tahu, dia adalah apa tu nama dia, kita panggil presiden, bukan presiden, pengurusi. Dia adalah pengurusi JHAB, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Tahu tak Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum untuk perpaduan tu, CLC tu, Dia pengurusi. Sebab tu dia punya objektif bekerjasama dengan kaum lain. Bekerjasama ni macam perpaduan lah. Perpaduan lah tu. OEC Tulis Singgam OEC Tulis Singgam. Salah. John TV pun ada tak saya. Dia jadi macam, dia tak pengurusi, tapi John TV dia ada pangkat dia kat situ kan. John TV ni dia ada pangkat, dia wakil Sri Lanka. Sampai dia ada pangkat lah dalam jihad tu. Tak ada saya, yes. Dia ada pangkat, dia tak ingat dah dia. Dia soalnya tu. Timbalan tak saya rasa. Setiausaha ke apa. Tapi ada nanti kita borak. Okay, so that's a John TV. Dia wakil dia orang Sri Lanka juga ni. MIC. Okay, baik. Next. So, John TV kerjasama. Itu dia. John TV kerjasama. Okay, next. Sikit lagi. Pendekkan saya nak habiskan sikit lagi. Allah Akbar, tak sempat kita nak habiskan benda ni kan. Okay, Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin, dia adalah PAS zaman dulu. Faham? PAS zaman dulu. So, paling mudah kalau soalan tanya agak-agak lah. Dia PAS. Bentuk negara yang dia nak, mesti negara Islam, betul? Negara Islam. Syekh Abdullah Fahim. Inilah orang yang bagi tarikh kemerdekaan. Inilah orang yang bagi tarikh kemerdekaan 31 Ogos. Ini dia. Tunku Abdul Rahman jumpa dia. Tuan Syekh, kita nak merdeka ni. Tuan Syekh power ilmu macam ni. Tuan Syekh, tarik bila kita nak merdeka? So dia katalah kita merdeka 31 Ogos. Confirm tak dijajah dah. Lebih kurang macam itulah. Okey, lanjut punya. That's a Hizbul Muslimin. Malayan Chinese Association, MCA, ditubuhkan oleh Tan Cheng Lock. Lagi sekali nama Tan Cheng Lock. Okey, baik, bahawasanya menjadikan tanah Melayu berbilang kaum sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Okey. Dan MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina. Okey. So sama juga menyatukan masyarakat. Okey. So laju punya itu MCA dan seterusnya last kali ini jangan saya bagi kat awak lagi dan last kali kita ada benda ni iaitu Parti Islam Serta Melayu PAS dan juga IMP. Okey, cerita dia pasal PAS ni saya rasa tak perlu cerita lebih kot. Lagi sekali nama dia adalah Dr. Burhanuddin Al-Hami dan dia nak negara Islam. Negara Islam, negara Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini normal. Ini normal punya pandangan. Okey, sambung lagi. IMP. IMP ni ladies and gentlemen. Dengar sini boleh cerita panjang sikit boleh? IMP ni saya cerita sikit You tahu tak, Datuk On Jaafar, dia minta kepada penduduk tanah Melayu waktu tu, dia minta kepada ahli UMNO, dia kata ahli UMNO, boleh tak ahli UMNO buka kerakyatan, UMNO ni bukan kerakyatan, buka ahli UMNO ni kepada orang bukan Melayu. Datuk On Jaafar cakap itu, boleh tak? Dan semua ahli UMNO tak bagi. Ahli UMNO kata apa? UMNO tetap untuk orang Melayu saja. Orang luar tak boleh. UMNO adalah untuk orang Melayu. Kita memang tubuhkan untuk orang Melayu. Awak kena faham, diorang bukan resis waktu tahu. Diorang ni cuma tak ada kesedaran untuk perpaduan. Sebab awak kena faham, diorang dah dijajah, diorang punya perasaan terluka tu, dia bukanlah membuat resis, tapi diorang terluka dengan penjajah. Jadinya waktu tu Datuk On Jaafar dia kata tak apalah kalau you all semua tak nak bagi kerjasama untuk kita buka keahlian, kita nak merdeka saja. British kata kena bersatu padu. Salah satu cara nak bersatu padu bukanlah ahli UMNO ni. Tetap orang Melayu tak suka. Waktu tu. Dan time tu jadinya Datuk On Jaafar kata apa? Tak apalah saya keluar parti. Dia mengajuk, ibarat macam merajuk lah. Dia keluar parti dan dia buat parti sendiri, IMP nama dia, Independence Malay Party. Sebab tu kalau you perasan dekat sini, Datuk On Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum yang lain. Nampak dia kata, semua berkaitan dengan kerjasama kaum, semua berkaitan dengan perpaduan. Nampak? Lepas tu masuk balik UMNO ke tak? IMP kalah dan IMP dibubarkan. Last kali Datuk On Jaafar dia jadi PAS. Dia masuk PAS. So ini semua idea gagal. Okey, dia tak adalah idea gagal. Apa cumanya diorang ni macam ada idea sendiri. Diorang fikir, okey, kalau kita orang merdeka, negara macam mana? Yang ni pula kalau merdeka, negara macam mana? That's the idea je lah. Bukan nak kata gagal ke tak. Okay? So, that's the story. Macam mana kita nak faham topik ni. Bila masuk objektif, saya yakin awak boleh jawab. Bila masuk objektif, saya yakin boleh jawab. Awak dah hafal nama Dr. Burhanuddin Al-Hami, Ahmad Boys Tamam awak hafal nama Datuk On Jaafar, awak hafal nama-nama tu je. Yang selebihnya awak kena faham. Kan? Nol kan jadi. Okay, so ladies and gentlemen, that's why saya cakap. Bagilah 12 ke 20 ke 30 pun, kita cari cara macam mana nak mudahkan dia. Okay? Baik. So, that's all. Minggu depan kita masuk pasal Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Jihad. Ingat minggu depan. Untuk jihad ni, you kena masuk sebab satu perjalanan cerita dia yang membuatkan you jadi macam, dia mudah sangat untuk hafal. Saya akan buka untuk awak. Okay? So, that's all. Thank you so much. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, saya sambung balik lagu tadi lah. Lagu apa tadi? Puas aku mencuba menepi semua dugaan. Kelas pastikan kosong kan? Ya. Ayah tak apa, ayah suka ni.
Mak kat sebelah. Makcik maafkan saya, sini laki ada kaitan.